بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua kerana sentiasa bagi support untuk akak terus bercerita. Hari ni akak nak sampaikan satu kisah seram di tapak pembinaan tau. Tapi sebelum tu akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Korang jangan lupa untuk doakan kepada seluruh ahli keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. InsyaAllah semoga kita semua sentiasa dalam rahmat perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan akak. Kisah ni ditulis oleh seseorang yang dikenali sebagai Akif tau. Akif dia bekerja sebagai site safety supervisor dekat sebuah tapak pembinaan dekat Lembah Kelang masa tu. Tempat berlaku dekat tapak pembinaan tak adalah besar sangat. Cuma dekat bahagian dalam tu dia ada hutan sikit, tempat pot orang memancing macam tu lah. Awal-awal pembinaan tu memang nampak pokok-pokok hutan, ada pokok durian, langsat, macam-macam lah ada. Dekat semak samun tu semua memang ada. Tapi semuanya dah ditebang, lepas tu kerja-kerja tanah dibuatlah untuk meratakan tanah. Dia mula bekerja lambat sikit lah dalam projek tu. Projek tu start pertengahan tahun 2014, Akif masuk awal tahun 2015. Itu pun progres kerja dah 20% masa tu. Kiranya kerja-kerja tanah dah dilakukan dah. Cuma Akif ni dia perhatikan je lah masa mula-mula nak masuk tu kan. Ada satu tempat tu dia tengok, kat hujung sempadan projek mereka tu, kira-kira dalam 100 meter dari bangunan utama yang sedang dibina, ada sebatang pokok besar yang tak ditebang, tapi adalah bekas kesan nak tebang sikit, macam cubaan nak potong. Jadi Akif ni dia tak ambil tahu pun sebab dia sibuk kerja sikit. Dia mengarahkan bangla untuk memastikan pekerja-pekerja bekerja dengan selamat dekat site tu. Macam hari-hari biasa, Akif ni dia bawa motosikal dia ronda-ronda dalam site. Masa tengah leka melayan meronda tu tengah-tengah panas, tiba-tiba minum macam tu. Zafri masa tu dia ajakkan Akif minum lah masa tengah lunch hour, masa tu pukul 12 tengah hari. Zafri ni dia engineer dekat site tu. Maklumlah kerja bawah panas terik kan. Time tu dia inspection lebih sikit lah. Jom, Akif dia balas sambil dia bawa ke motosikal dia dekat kantin berhampiran worker camp macam tu lah. Dekat situ ada beberapa bangla dengan Nepal tengah minum. Masa tu juga Akif ni dia nampak Mr. Cheong tu tengah minum dekat situ. Itu dia punya manager lah time tu. Nak ular je, Mr. Cheong dia menganjing lah pada mereka tu sambil menunjukkan jam yang dah rosak, tak bergerak dekat tangan dia. Lepas tu diorang ni pun cakap lah, dah waktu lunch, dah pukul 12.10 dah pun. Mr. Cheong tu hanya tergelak bila dia sedari memang jam dia rosak. Masa tu time tu dia minum air 100 plus gitu. Sambil minum, Akif ni dia terfikir sesuatu mengenai pokok tu. Dah kenapa tak tebang pokok tu? Rasanya kalau ikut drawing lah, akan ada satu bangunan yang akan dibina berdekatan dengan situ. Kenapa tak tebang? Dia macam pelik tau. Apa hal pokok sana tu kan? Kita tak tebang Akif ni dia tanya pada Zafri. Soalan dia tu turut didengari oleh Mr. Cheong, tapi dia hanya diamkan diri je lah. Dia tak ada menyampuk Mr. Cheong tu. Itu pokok ada hantu lah. Jawab Zafri ringkas je. Lepas tu Akif terkejut. Biar betul. Akif pun tak tanyalah lagi lepas tu. Akif dah lah nak buat overtime malam pada hari tu. Mau kalau ditanya lagi kan, ada betul-betul hantu kan, susah. Jadi Akif dia buat dek je lah. Akif, lu overtime malam ni, jangan pergi tu kawasan, ikut saja Napi. Jelas Mr. Cheong yang turut mendengar perbualan mereka tu. Tegas dia cakap tu, bukan main-main dia tegas punya cakap.
Nafi tu ialah site supervisor mereka. Jadi umur Nafi tu dalam 50-an macam tu lah. Seorang yang tak banyak bercakap Nafi tu, tapi bila bercakap memang lantang, memang kuat, terutamanya masa tengah mengarahkan pekerja yang buat kerja sambil lewa. Dia boleh dikatakan tegas lah. Selesai minum, Akif ni dia bungkuskan nasi, lepas tu dia balik dekat site office dia. Masa tu dia tengok lah ada seorang ni, Cik Jasmine nama dia, tengah sibuk bergosip dengan kawan-kawan yang lain. Akif dia pun apa lagi, dia sakat lah si Jasmine tu. Tak makan ke cik adik manis? Afif bercakap macam tu lah. Bising lah aku Akif. Kami tengah borak cerita hantu ni, tengah baca kat blog. Seram juga. Balas si Jasmine tu lembut je. Alah, tak payah susah-susah cari cerita hantu. Dalam site kita ni pun ada. Balas Akif dengan spontan tau. Aduh. Akif ni lepas tu dia tersedar. Apa yang dia cakap tadi terkeluar dari mulut dia sendiri macam tu. Aku cakap apa ni? Entah kenapalah dia boleh cakap macam tu. Jasmine dengan kawan-kawan dia terdiam. Dan kebetulan Napi yang ada dekat situ pun menyampuk tau. Kau jangan macam-macam Akif, kata si Napi. Akif ni rasa tu first time kot Akif dengar dia bercakap hari tu dalam office. Bukan selalu dia nak bercakap, dia diam je, kecuali dalam site. Macam tu sebenarnya. Tapi tak tahulah kenapa dia boleh cakap macam tu. Sekarang ni jam menunjukkan pukul 6.30 petang. Hampir semua staff dekat office tu dah balik tau. Kecuali beberapa orang lah yang akan buat overtime pada malam tersebut. Adalah sedikit kerja-kerja konkret yang nak dibuat kan. Jadinya Akif ni dia selaku site safety, dia nak kena ada lah untuk standby. Just kalau ada in case lah apa-apa berlaku kan, dia kena stay kat situ. Selesai je dia solat maghrib, dalam pukul 8 malam lah Akif ni dia terus bawa motor dia ronda-ronda dalam site. Tu kerja dia kan, dengan bantuan lampu motor, dengan lampu yang dipasang oleh kontraktor kat situ. Tak semena-mena Akif ada ternampak tau pokok dekat hujung tu, pokok yang dia nampak siang hari tadi gelap, tak ada apa-apa berlaku. Akif dah terfikir yang bukan-bukan dah masa tu. Mesti korang ingat kan Akif ada nampak kelibat. Macam tu. Rasa mesti jumpa kelibat ni. Oh tidak, tak nampak pun. Macam malam-malam biasa je, okey je, tak ada masalah. Cuma Akif dia teringat peristiwa yang siang tadi. Yang dia terlepas cakap ada hantu kat situ. Dia rasa macam dia sendiri yang cakap macam tu. Bukan main lagi takut si Jasmine lepas dengar Akif ni cakap macam tu. Meja dia dah lah menghadap bilik store yang gelap. Lepas tu tak pernah digunakan sejak beberapa bulan kan. Berkunci dari luar dengan 2 mangga. Dia ingat yang Akif ni maksudkan pasal bilik store tu kot. Ada ke? Entah. Tak tahu. Akif memang tak tahu. Berbalik pada malam tu, macam biasa, ronda dalam site, pergerakan lori konkret masuk, memecahlah suasana sepi kat situ. Tak adalah Akif ni bersorangan, sunyi, sepi, okey lah. Masa tu kedengaran lah beberapa orang Bangla tengah bersembang tau. Dia berkomunikasi masa tengah kerja lah. Tapi tak semena-mena Akif ni dia berasakan macam ada seseorang dekat belakang dia. Akif dia berpaling, lepas tu dia tengoklah supervisor dia yang pendiam tu. Napi yang masa tu dia turut serta lah dalam aktiviti konkret tu, ada sekali kat situ. Ui bang, terkejut aku macam tu. Akif ni dia memulakan lah bicara dia, tapi hampir si Napi tu diam, terus berpusing menghala ke arah pokok besar tu tau. Tak cakap apa-apa pun. Akif dia hanya melihat dalam sama-sama je. Lepas tu dia ada perasan baju yang lusuh tu macam seminggu tak basuh tau. Tapi bagi Akif lah, tu standard lah kot. Dalam construction tu, memang baju penuh dengan kesan karat, peluh, tanah seluk, lain-lain tu. Alah, semua metal lah, biasa lah. Tiba-tiba, bos, ada orang cedera. Seorang pekerja Bangla, dia menjerit dari atas bangunan tau. Akif dia cepat-cepatlah bergegas pergi ke tempat tu yang hanya 10 meter lah dari tempat dia letak motor dia. Dekat atas tu seorang pekerja luka bahagian kepala dia, tapi muka dia time tu pucat. Luka tu mungkin sebab dia terhantuk dengan dinding kot. Tak nampak lah agaknya masa dia buat kerja kan. Itulah.
Akif dah pesan suruh pakai helmet betul-betul, jaga keselamatan, pasang lampu betul-betul, bagi cerah. Tak mau. Dan pada masa yang sama, kedengaran beberapa pekerja Indonesia dengan Bangla tau, dia bacakan ayat suci. Dah kenapa ni? Akif dia bertanya, lepas tu cepat-cepat sambil dia bertanya tu, dia naik scaffolding dekat situ kan, nak naik ke atas. Entahlah, kata dia nampak benda terbang. Itu dia terkejut. Balas rakan pekerja tu. Dan pada masa yang sama, Napi dia turut sama berada dekat situ, tapi dia turun dari tingkat atas. Masa tu Akif dia belum rasa pelik apa-apa lagi. Dia just fokus untuk bagi first aid dengan berbekalkan kotak. Adalah kotak kecil yang Akif bawa dari box motor dia. Sebab dia ni perlu pastikan keselamatan pekerja kat situ. Dia bantulah apa yang patut. Sesudahnya dia bagi first aid tu, Akif ni dia pesanlah pada rakan pekerja tu untuk bawa pekerja tu ke klinik yang berdekatan, yang tak jauh dari site tu. Tapi pekerja yang luka tu dia meracau-racau tau. Sudah, apa hal ni? Janganlah jadi time ni pula. Akif duk terfikir hantu je dari tadi lagi. Memang dia tak tahulah, dari tengah hari dia cakap macam tu, dia fikir hantu macam tu lah. Napi masa tu dia juga kelihatan macam menelefon seseorang tau. Dan Akif masa tu dia bersama dengan beberapa pekerja yang lain, dia cuba nak tenangkan pekerja yang meracau tu sambil dibacakan ayat-ayat suci pada time tu. Agak cemas lah. Lepas tu kedengaran bunyi macam bunyi suara macam satu suara yang kuat, entah dari mana bunyi tu datang, memang tak tahu. Dia berbunyi dekat tempat mereka bekerja tu. Nasib baiklah mereka semua tu tak panik. Mungkin agaknya pekerja-pekerja tu dah biasa. Kemudiannya Akif ni dia followkan je pada pekerja-pekerja tu. Lagipun mereka tu ramai kat situ, tak adalah takut sangat. Pekerja yang meracau tu pun masa mereka tengah follow tu kan, dia diam tau. Salah seorang pekerja tu dia bermulut celupar jugalah. Dia boleh cakap dekat pekerja tu tadi kena sampuk hantu sambil berpaling ke arah pokok besar tu. Lepas tu Akif ni dia teringatlah yang Napi ada pergi menuju ke arah pokok tu tadi. Memang dia nampak Napi yang tak jawab pun pada soalan ni tu, senonong je pergi kat pokok tu. Alang-alang Napi kat situ kan, Akif tanya je lah, Bang Nafi ada dekat pokok sana tadi kan? Sebelum aku naik dekat sini tadi, Bang ada dekat pokok tadi kan? Sebelum aku naik kat sini tadi, Akif dia bertanya dekat Nafi macam tu lah. Nafi tu, dia menafikan. Dia cakap dari pukul 7.50 malam lagi dia berdiri dekat atas bangunan tu. Lepas tu, Akif dia mula rasa pelik. Dia tak semena-mena lampu semua dekat situ terpadam. Yang Akif nampak hanyalah lampu motor dia masih menyala dekat bawah, sebab Akif memang tak matikan enjin motor dia time tu. Tapi Akif pelik lah, dah kenapa Napi ada dekat bawah tu? Bukan ke 2-3 saat tadi Akif baru bercakap dengan Napi tu, sambil-sambil dia bukakan phone dia. Lepas tu dia onkan torchlight. Lepas tu Akif ni dia berpaling lah ke belakang. Okey, Napi ada. Dia gelabah jugalah buka torchlight kan. Jadi Akif ni dia tengok balik ke arah motor dia. Dah kosong, tak ada orang dah time tu. Boleh pula macam tu. Sudah. Bulu roma Akif ni dah naik tau. Dia punya perasaan masa tu, ya Allah, memang cuak nenek katanya. Jadi Akif dia diam je. Sementara tu Napi dia mulalah bertanya kepada kepala pekerja Bangla tu. Kepala pekerja ni dia macam ketua lah. You orang ada kacau-kacau atau main-main kat pokok sana tak? Dia tanya macam tu. Napi tanya dalam keadaan tegas lah. Saya tak pasti, tapi ini kawan saya baru bekerja. Jawab si kepala pekerja tu. Napi diam, lepas tu dia berfikir. Mungkin ada sesuatu dah berlaku yang menyebabkan penunggu pokok tu marah kot. Dengan perlahan-lahan Napi berkata lepas tu, last terjadi 4 bulan lepas masa projek mula-mula nak start. Tapi Napi dia berhenti bercakap tau. Akif dia faham mungkin tempat dan masa tak sesuai untuk bercerita kot. Lepas tu dia terus turun dari bangunan tu. Entah ke mana lah si Napi tu pergi, memang dia tak tahu. Sementara tu pekerja dekat situ dah tak mengacau lagi time tu, tapi masih lagi pucat lah muka. Dan
Akif ni dia terus stopkan kerja konkrit malam tu untuk bagi ruang kepada pekerja-pekerja tu berehat dululah. Semuanya tu bergerak sekali setelah dia cakap macam tu dengan cukup bilangan dia pada ketika tu. Keesokan harinya, masa tengah lunch hour selepas Mr. Cheung tu balik dari meeting dekat HQ, Mr. Cheung dia panggilkan pada Akif ni masuk bilik dia. Mungkinlah dia nak tanya kenapa berhenti kerja. Maksud bukan berhentilah, kenapa hentikan kerja malam tu kan. Zafri dia ada sekali masa tu. Napi memang dia tak ada. Time tu dia tak hadir. Mr. Cheung tak cakap banyak tau. Dia just tanya Akif, explain. Disuruh Akif tu explain je. Wah, satu soalan yang simple tapi berjela-jela penerangannya. Ya, Akif faham. Silap Akif, dia tak telefon dia dulu semalam. Lepas tu pagi tadi pun dia tak explain lagi. Sekarang dia baru nak explain apa yang berlaku. Akif cuma cakap ada hantu semalam. Itu je dia cakap. Seorang pekerja sekian. Akif belum habis lagi dia nak terangkan, tapi Mr. Cheung tu serta-merta cakap, okay, never mind. Gitu je. Zafri dekat sebelah Akif tu tepuk-tepukkan bahu Akif. Akif ingatkan nak kena marah ke? Mr. Cheung tu ditegaskan projek harus diteruskan, tapi perlu berhati-hati dan jangan kacau itu tempat. Dan Mr. Cheung cakap ada sedikit perubahan pada drawing and dia tak akan lagi ada bangunan lah yang akan dibina berdekatan dengan pokok tu. Mr. Cheung bercerita yang pada awal pembukaan projek tu, tempat tu merupakan tempat yang perkuburan lama lah. Kubur-kubur yang tak bernama, mungkin dari era puluhan tahun dulu, zaman Jepun agaknya. Masa kerja-kerja survey dijalankan, beberapa kubur lama tu dah dipindahkan, tapi ada satu kubur berdekatan dengan pokok besar tu tak dialihkan. Ada penunggu katanya, dan ada usaha nak tebangkan pokok tu, tapi entah kenapalah masa sekerat jalan nak memotong, mesin tu semua rosak, mesin pemotong lah. Dan pekerja-pekerja yang melakukan aktiviti pemotongan tu seolah-olah ditimpa kecelakaan macam aksiden dekat depan jalan besar dan sebagainya macam tu. Bila dah dicerita tentang sejarah tapak pembinaan tu, Mr. Cheung dia menegaskan lagi sekali lah, jangan kacau itu tempat. Yap, betul, itu terjadi semalam sebab pekerja meracau tu memang membuang hajat dekat situ sebelum masuk bangunan semalam. Berkenaan dengan Napi, okey, rupanya Napi ni dia hanya ambil cuti annual leave. Dia dah apply dah seminggu yang lepas dah. Oh, lega. Ingatkan dah kenapa Napi tu kan. Jadinya Akif ni dia ingatkan Napi ni demam seminggu ke macam tu, terkesan kan. Lepas tu sebelum Akif ni keluar dari bilik tu, Mr. Cheung dia tegaskan lagi sekali, jangan kacau itu tempat. Dan lagi satu, jangan buka itu bilik store dekat meja Jasmine. Oh, meja yang bilik store tu, yang kunci 2 mangga tadi tu. Oh, patutlah. Sudah. Bilik store pula. Office diorang ni satu aras je. Jadi, Akif ni dia teruslah tengok dekat luar bilik manager tu, sambil Akif perhatikan seorang demi seorang kaki gosip cerita hantu yang berkerumun dekat meja Jasmine. Dalam gelak ketawa diorang, tak semena-mena Jasmine dia memandang tajam dan memandang tepat ke arah Akif. Sekian saja kisah pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan, apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Untuk pengetahuan semua, Akif meneruskan kerja dia macam biasa, alhamdulillah. Dan untuk bilik store tu memang tak tahulah apa yang berlaku. Jangan lupa korang untuk like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye.